Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Azmi bin Bahari daripada Malani Center ataupun Ma'had Tahfiz Ad-Da'i Wad-Diniyah yang terletak di Teluk Intan. Jadi untuk beberapa siri ini saya nak cuba kongsikan kenapa kami di Madani Center meletakkan kajian sirah dan kepimpinan sebagai salah satu fokus utama. Bukan sekadar tahfiz. Jadi kita juga nak melahirkan pelajar yang menguasai dari segi sirahnya dan memiliki ciri-ciri kepimpinan. Jadi insyaAllah dalam beberapa siri, mungkin dalam lebih kurang 5 minit satu siri, saya nak cuba kongsikan kenapa penting sebenarnya kita memberi penekanan kepada sirah dan juga kepimpinan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada sirah Rasulullah SAW, ketika Allah mengutuskan Rasulullah, Allah mengutuskan Rasulullah SAW kepada satu umat yang disebut sebagai ummi, yang buta huruf. Walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, dialah yang mengutuskan kepada ummiyin, golongan yang buta huruf, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Rasulan minhum, rasul, bahkan rasul daripada kalangan mereka juga, yang ummi juga. Minhum yatlu alaihim ayatihi, yang mentilawahkan, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, yang menyucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mereka sebelum itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi kita boleh melihat beberapa gambaran penting sebenarnya. Ketika Allah mengutuskan Rasulullah diutuskan kepada satu masyarakat yang mungkin kita istilahkan terkebelakang. Masa itu ada dua kuasa besar. Kalau kita tengok di belah, kalau kita tengok Jazirah Arab itu, di belah atas, belah kanan itu kekuasaan Parsi. Lebih kurang 7 juta kilometer persegi. Dan di sebelah kirinya adalah Rom, dengan keluasan empire-nya lebih kurang 5 juta lebih kilometer persegi. Kalau kita nak nampak gambaran tentang berapa besar empire Parsi dan Turki, kita boleh gandakan dengan ukuran Malaysia yang lebih kurang 300,000 lebih saja. Malaysia dan sebenarnya Malaysia dan Malaysia di Sabah Sarawak tu, kalau kita gabungkan baru lebih kurang 300,000 kilometer lebih. Jadi kita boleh katakan Parsi 21 kali ganda lebih besar daripada Malaysia, dan Rom lebih kurang 15 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Jadi Jazirah Arab yang berada di tengah-tengah padang pasir dilihat sebagai satu masyarakat yang tidak ada market value. Dari segi sejarahnya kita melihat Rom dan Parsi saling berperang, saling jajah menjajah. Tapi tidak ada yang cuba nak menjajah tanah Arab, Jazirah Arab pada masa itu, kerana tidak ada market value-nya. Masyarakat padang pasirnya, bahkan permukaan bumi yang kering kontan, yang tandus, tidak ada kuasa besar yang pada masa itu berkenan ataupun tertarik untuk menjajah. Jadi kita melihat bagaimana ketika Allah mengutuskan Rasulullah SAW kepada mereka, inilah keadaan masyarakatnya. Tetapi dalam tempoh masa dakwah Rasulullah SAW lebih kurang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, seluruh Jazirah Arab telah disinari dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutuskan tenteranya, kalau dalam peperangan Mu'tah berdepan dengan Rom. Rom dah mula mengenali kebangkitan ataupun merasai kebangkitan Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW ketika itu. Tapi selepas kewafatan Rasulullah SAW zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar selepas selesai gerakan riddahnya, dia menghantar pasukan pergi ke Rom. Pergi ke masa itu untuk berdepan dengan Rom lah. Tapi di kawasan, di belah Syams. Kalau kita sekarang ni kita kata Palestin lah. Tapi kalau dulu Syams ni maknanya bukan sekadar Syria. Bila sebut Syams, dalam sirah ni termasuk Syria, Palestin, juga Jordan dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama juga sebenarnya selepas selesai gerakan Riddah, Khalid Al-Walid dengan tenteranya lajak terus pergi ke Parsi. Jadi kita bayangkan umat Islam berada di Parsi dan berada di Rom.
Tapi tidak dalam peperangan Yarmouk ketika masih berlangsung, Allah telah menyebut pula Sayyidina Abu Bakar. Jadi dan selepas itu kita tengok bila zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang terus. Keseluruhan Parsi ataupun Parsi 100% jatuh di bawah kepimpinan Islam. Kita sebut yang tadi empire-nya lebih kurang 7 juta kilometer persegi lebih, dan juga dan sebahagian besar Rom. Rom yang 5 juta lebih itu, sebahagian besar Rom dikuasai oleh Islam pada masa itu. Begitulah berkembangnya sehingga zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sampailah kepada zaman bila kepimpinan di bawah Umayyah, Muawiyah, di bawah kerajaan Muawiyah masa itu kita tengok kerajaan Bani Umayyah, Islam tu berkembang hingga akhirnya 2/3 daripada muka bumi di bawah kekuasaan Islam. Kemudian adalah naik turunnya sehingga kepada Khalifah Utsmaniyah yang akhirnya jatuh ataupun ditumbangkan pada tahun 1924 ataupun tepatnya 3 Mac 1924. Jadi kalau kita nak ambil dari segi tempoh masa dengan didikan, dengan pimpinan daripada Rasulullah SAW, Islam memimpin dunia daripada 622 Masihi. Kalau kita mengambil tahun tertegaknya Daulah Madinah, sehinggalah kepada 1924 jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi Islam pernah memimpin dunia lebih 1300 tahun, ataupun kita kata 1309 tahun. Tapi kalau kita mengambil kira ada gap sikit lepas kejatuhan Abbasiyah sebelum naiknya Khilafah Utsmaniyah, kita boleh katakan lebih kurang 1300 tahun lah secara puratanya Islam memimpin dunia. Dan sekarang ni 2021, maknanya belum sampai 100 tahun Islam hilang pucuk pimpinannya ataupun kekuasaannya. Ataupun lebih tepat lagi 3 tahun baru cukup 100 tahun. Jadi maknanya di sana dia ada banyak rahsia-rahsia yang perlu kita terokai. Dan banyak yang perlu kita pelajari, dan sebenarnya musuh-musuh Islam secara terancang cuba menghakis ataupun paling kurang menghilangkan minat kita untuk mendalami sirah. Jadi ini satu fakta yang perlu kita sedar, dan perlu pada tindakan, perlu pada pembinaan semula generasi anak-anak kita supaya mereka terbiasa dengan sejarah kita. Bahkan sekali imbas kalau kita tengok Al-Quran itu sendiri, di mana 1/3 daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu 30 juzuk, kita boleh kata secara puratanya 10 juzuk daripada Al-Quran itu adalah kisah-kisah umat terdahulu. Dan semua kisah-kisah umat terdahulu ini diturunkan di zaman Mekah. Jadi kita tahu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi kita boleh bayangkan sepanjang di Mekah, tarbiyah Rasulullah SAW di Mekah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sepanjang 13 tahun tu mereka dididik dengan kisah, dengan sejarah. Dan bila sebut kisah-kisah Al-Quran ini, dia bukan asatirul awwalun, dia bukan dongeng-dongeng orang terdahulu. Macam cerita sang kancil dengan sang kancil dengan sang buaya, arnab dengan kura-kura dan sebagainya. Ianya adalah kisah benar yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada kisah-kisah yang terkeluar daripada logika manusia, dengan pemikiran kita yang terbatas. Tapi sebagai seorang mukmin kita meyakini itu adalah kisah-kisah benar. Contohnya surah Al-Kahfi kan menceritakan tentang pemuda yang tidur lebih 300 tahun. Dan juga tentang pemuda yang dimatikan selama 100 tahun. Dan banyak lagi kisah-kisah Nabi Musa dengan Khidir yang mungkin bagi kita tidak ada logika kalau kita berpegang pada akal yang cetek. Tapi sebenarnya kita meyakini itu adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana terkandung begitu banyak makna, begitu banyak pengajaran, begitu banyak panduan yang boleh kita ambil dalam kita membangunkan semula umat ataupun generasi kita. Jadi sebab itu saya rasakan cukup penting sebenarnya untuk kita kembali menghayati sirah Rasulullah SAW, sehinggalah kepada perkembangan empire Islam, daulah demi daulah. Sebenarnya yang kita sebut tu tentang Khalifah Rashidin, kemudian kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, itu khalifah. Tapi sebenarnya ada banyak daulah-daulah yang di bawah khalifah tu dalam satu masa.
yang mana kita melihat ada banyak keajaiban-keajaiban, ada banyak kisah-kisah yang boleh memberi motivasi, yang boleh memberi kesan kepada jiwa kita dan memberi kesan dalam pembinaan generasi kita. Sebab itu kami di Madani melihat bahawa pentingnya kita memberi pendedahan kepada anak-anak kita tentang kajian sirah dan juga kepimpinan sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita tengok pendidikan Rasulullah SAW adalah tarbiyah qiyadiyah. Tarbiyah yang melahirkan pemimpin. Daripada didikan Rasulullah SAW telah lahir pemimpin-pemimpin yang begitu ramai dengan ciri-ciri yang begitu khusus dan begitu istimewa. Yang hampir-hampir tidak terulang selepas itu. Jadi kita perlu mengkaji semula. Sebab itu tahfiz. Kita ini bukan sekadar kita nak melahirkan pelajar yang menghafal Quran, tapi kita nak melahirkan pelajar yang menjiwai Al-Quran. Kenapa? Kalau kita mengkaji sirah sebenarnya kita melihat bagaimana Al-Quran mendidik umat. Kerana generasi para sahabat radhiyallahu anhum disebut sebagai jinul Quranul farid. Generasi Al-Quran yang unik. Mereka dididik, mereka diasuh, mereka dibimbing. Bahkan mereka ditegur dan diperbetulkan tingkah laku mereka dengan Al-Quran. Jadi kalau kita baca sirah Ar-Rahiq Makhtum, Syekh Safi Rahman Mubarak Furi, kita akan melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa Al-Quran turun. Mendidik, membimbing, menghiburkan, membetulkan kesilapan dan sebagainya. Jadi secara tak langsung bila kita mengkaji sirah, kita akan mengkajikan tentang kepimpinan. Jadi kita nak supaya anak-anak kita nanti bukan sekadar menghafal Quran, tapi mereka menjiwai Al-Quran. Dengan mereka mengetahui peristiwa-peristiwa di sebalik penurunan ayatnya, dan apakah konteks ataupun apakah kefahaman yang perlu mereka dapat daripada ayat Al-Quran itu tadi, supaya mereka menjadi satu generasi yang membawa Al-Quran dalam diri dan kehidupan mereka. Bukan sekadar menghafal. Kita tak mau jadi satu golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumaah. Kamasalil himar yahmilu asfara, seperti himar yang bawa bebanan yang berat. Kita nak Al-Quran itu dibaca. Kita tak mahu jadi bagaimana ahli-ahli kitab yang digambarkan sekarang, kamasalil himar, seperti himar. Mereka diberi kitab tapi mereka menolak. Maknanya menolak kerasulan Rasulullah SAW, bahkan mereka menentang Rasulullah SAW. Jadi kita nak melahirkan anak-anak yang benar-benar bukan sekadar menghafal Quran, tapi menjiwai Al-Quran dan mencerna Al-Quran dalam jiwa dan perasaan mereka sehingga lahir dalam bentuk akhlak dan tingkah laku mereka. InsyaAllah dalam siri-siri yang akan datang kita akan cuba tengok satu sikit demi sikit. Mungkin dalam masa 5 minit dia tak lama, tapi 5 minit yang insyaAllah bermanfaat untuk kita kembali mendekatkan diri kita pada kehidupan Rasulullah dan melihat bagaimana generasi itu dibina, dibentuk dan diasuh oleh Al-Quran dengan bimbingan oleh Rasulullah SAW sebagai murabbi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.